Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi sekarang kita akan belajar pula sinonim. Okey, kita akan belajar apakah itu sinonim. Jadi kita tengok apakah itu sinonim. Sinonim adalah perkataan yang berlainan bentuk ejaan, ataupun bunyi. So maksudnya dia berbeza dari segi ejaan, dia berbeza dari segi bunyi, tetapi dia ada makna yang sama. Maksudnya ejaan dia lain, bila kita sebut pun bunyi dia lain, tetapi sinonim adalah perkataan tu mempunyai makna yang sama ataupun perkataan yang seerti. Jadi macam mana kamu menghafal ni sebenarnya senang je ingat. Sinonim. Dimula daripada S. So S ni adalah sama ataupun seerti ataupun sama makna. S sinonim, sama, seerti ataupun sama makna. So dalam bahasa Melayu ni terdapat banyak perkataan yang mempunyai maksud yang sama. So maksudnya perkataan-perkataan tu mungkin ejaan dia lain, mungkin bunyi dia lain, tetapi mereka mempunyai makna yang sama. Jadi kita tengok beberapa contoh sinonim. Contohnya nombor 1, kita ada abad, kita ada kurun. So abad ni dan juga kurun ni ejaan dia lain. Bila kita sebut abad, bila kita sebut kurun, bunyi pun lain. Tetapi mereka mempunyai maksud yang sama. So contohnya macam ni, jangka masa 100 tahun. So maksud cikgu sini adalah bila kamu tulis satu abad, satu abad dia bersamaan dengan 100 tahun. Bila kamu tulis satu kurun, dia juga bersamaan dengan 100 tahun. So itulah maksud cikgu. Perkataan yang sinonim mereka mempunyai ejaan yang berlainan, bunyi yang berlainan, tetapi mereka mempunyai maksud yang sama. Iaitu contohnya macam abad 100 tahun, kurun 100 tahun juga. Jadi kalau kamu tengok sini contoh, kota yang bersejarah itu sudah berusia lebih 5 abad. Kota yang bersejarah itu sudah berusia lebih 5 abad. Kalau kamu tengok contohnya kita sini ada kota Air Formosa. So contoh kita ada kota Air Formosa dekat Melaka. So bangunan ataupun kota tu sudah beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun. So daripada kamu tulis contohnya sini 5 abad, kan cikgu sudah cakap 1 abad adalah 100 tahun. So 100 darab dengan 5, jawapan dia adalah 500 tahun. Tapi daripada kamu tulis kota yang bersejarah itu sudah berusia 500 tahun, kamu juga boleh tulis 5 abad. Ataupun 5 kurun. Sebab satu kurun bersamaan dengan 100 tahun. So 5 darab 100 dapatlah 500. So, kita akan teruskan nanti jadi kelas math pula kan. Jadi nombor 2, kalau kamu tengok abadi, kekal. So abadi dan kekal, dia mempunyai ejaan yang berbeza. Kalau cikgu sebut abadi, cikgu sebut kekal, bunyi dia pun adalah berbeza. Tapi dua-dua ni dia mempunyai maksud yang sama, iaitu selama-lamanya. Abadi ataupun kekal selama-lamanya. Contohnya macam contoh sini, kasih Tuhan kepada umatnya bersifat abadi. So maksudnya kasih sayang daripada Tuhan kita kepada kita lah. Manusia-manusia ni adalah kekal, adalah abadi. Maksudnya selama-lamanya. Dia tidak pernah putus, dia tidak pernah hilang. So itu adalah maksud abadi dan juga kekal. Maksudnya mereka ada maksud yang sama. So, kalau kamu tengok sini abai. Abai sama maksud dengan cuai, sama maksud juga dengan lalai. So apa maksud di sini adalah tidak memberikan perhatian ataupun tidak mengendahkan. Contoh sini, nasihat ini jangan kamu abaikan. So contoh abai, cuai ataupun lalai ni, contohnya kalau ibu kamu suruh kamu kunci kereta, contoh bila kamu besar nanti kamu naik kereta kan, ibu kamu contohlah ada orang suruh kamu, ada kawan kamu ni ibu dia suruh kunci kereta, tapi dia
cuai, dia lalai, dia lupa pula kunci kereta. Lepas tu kereta tu hilang. So tu menunjukkan dia tidak memberikan perhatian ataupun dia tidak mengendahkan yang keretanya perlu dikunci. Contoh, kalau tidak dia akan hilang. So tu adalah maksudnya cuai, maksudnya lalai ataupun kita abaikan kita punya tanggungjawab untuk kunci. Lepas tu kamu tengok kereta tu sudah hilang. Contoh. Jadi kalau kamu tengok sini yang keempat, abang ataupun kanda. So abang ni adalah saudara lelaki yang lebih tua. Kamu boleh panggil dia abang. Zaman dulu-dulu selalunya akan panggil kanda, okay, untuk saudara lelaki. Okay, untuk saudara lelaki yang lebih tua. So abang ataupun kanda ni untuk saudara lelaki yang lebih tua. Contohnya abang menggalakkan saya supaya aktif dalam bidang sukan. So contohnya macam ni, okay, cikgu saya letak gambar kartun ni. So ni adalah dia punya adik, mungkin adik dia ni 10 tahun, 11 tahun, okay. So abang dia ni mungkin dalam 16 tahun, 20 tahun, contoh 18 tahun. So dia adalah, sebab dia adalah lelaki dan dia adalah lebih tua, kamu boleh panggil dia abang. Ataupun sama maksud juga dengan kanda. Okay, so kita tengok yang kelima, abdi. Okay, abdi ataupun hamba. Abdi ataupun hamba adalah orang yang dimiliki oleh seseorang yang lain dan terpaksa melakukan segala yang diperintahkan. Okay, so kalau kamu pernah dengar abdi ataupun hamba, ataupun sekali lah hamba abdi. So hamba abdi ataupun hamba ni maksud dia adalah bila seseorang dipunyai oleh orang lain. Okay, orang lain yang mungkin lebih kaya, lebih berkuasa, dan hamba tu terpaksa menurut segala perintah. Contohnya sediakan air, sediakan makanan, sediakan pakaian. Mereka terpaksa mengikut perintah yang disuruh oleh tuan mereka. Okay, so contohnya macam ni. Tuan Dola mempunyai 10 orang abdi. So maksudnya Tuan Dola ni dia ada orang yang dia boleh paksa, yang dia boleh perintah untuk sediakan makanan, sediakan air, sediakan pakaian, contoh. Okay, itu adalah abdi ataupun hamba. Jadi kita tengok yang keenam adalah abjad. So abjad ataupun huruf. Okay, bila kamu tengok perkataan abjad, kamu pun terfikir apa tu abjad. Okay, so abjad ni sebenarnya senang je. Abjad adalah huruf. Iaitu macam contoh kamu punya A, B, C, D sampai Z. Okay, A, B, C, D, E, F, G sampai Z. So, itu adalah abjad. So, abjad huruf adalah mempunyai maksud yang sama. Okay, so huruf-huruf dalam sesuatu bahasa yang disusun mengikut urutan. So, contohnya macam kita bahasa Melayu A, B, C sampai Z. Okay, jadi nombor 7. Nombor 7, abstrak ataupun mujarad. Okay, abstrak ataupun mujarad ni adalah tidak berupa atau bersifat kebendaan. Okay, so maksudnya ini tidak ada rupa yang tetap sangat. Okay, bentuk dia pelik-pelik. So, itu adalah abstrak. Contohnya macam ni, Picasso terkenal dengan lukisan abstrak. So, ni adalah salah satu lukisan terkenal Picasso. So, dia adalah dalam bentuk abstrak. Dia mempunyai bentuk-bentuk yang kita tidak faham, tapi sebenarnya dia ada maksud yang sebaliknya. Sebab itulah lukisan daripada Picasso dia memang sangat-sangat mahal dan sangat-sangat terkenal. Mungkin orang tengok kita tidak begitu faham pada sekali pandang sebab dia adalah lukisan yang abstrak. Okay, yang tidak berupa atau bersifat kebendaan. Okay, jadi kita tengok yang seterusnya. Sinonim. Okay, so sinonim ni adalah contohnya macam duka cita ataupun sedih. Okay, duka cita ataupun sedih mempunyai maksud yang sama lah. Duka cita, sedih pun mempunyai maksud yang sama. Contohnya macam cikgu letak gambar kartun ni. Ali berasa duka cita ataupun kamu boleh tulis Ali berasa sedih. Okay, kerana kehilangan kucingnya yang bernama Tompok, contoh. Okay, so kamu boleh tulis Ali berasa duka cita ataupun Ali berasa sedih. Okay, so satu lagi adalah abai ataupun cuai yang kita belajar tadi. So yang ketiga dalam gambar ni kita tengok ajaib ataupun aneh. So ajaib ataupun aneh ni mempunyai maksud yang sama. So bila kita cakap wah benda ni sangat ajaib gitu.
So maksudnya benda tu adalah aneh lah, bukannya yang selalu kita tengok setiap hari. So, mungkin benda tu adalah menakjubkan, ajaib, ataupun dia dalam bentuk yang kita tidak pernah tengok sebelum ni, iaitu aneh. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Okay, kita tengok yang seterusnya, contohnya macam anugerah ataupun ganjaran. So anugerah ni paling senang, paling rasanya murid-murid selalu dengar lah, macam anugerah pelajar terpandai contoh, ataupun anugerah mendapat nombor 1, mendapat nombor 2, okay, mendapat nombor 3 contoh, ataupun anugerah sebagai pengawas, ketua kelas, ataupun anugerah sebagai sebab mendapat markah tertinggi contohnya dalam bahasa Melayu. Okay, so anugerah ni adalah ganjaran. Okay, so ganjaran ni banyak. Anugerah ni dalam banyak bentuk, iaitu ganjaran dalam contohnya piala macam ni dalam bentuk duit, dalam bentuk sijil. So anugerah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang. Okay, anugerah dan ganjaran adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang jika dia contohnya mendapat keputusan yang baik ataupun dia berkhidmat contoh. Okay, so anugerah dan ganjaran adalah mempunyai maksud yang sama. Okay, so arif ataupun berilmu. So arif sama maksud juga dengan berilmu. Okay, arif sama maksud juga dengan berilmu. Contohnya kalau cikgu cakap, Ali sangat arif dalam berbahasa, sangat arif dalam membaiki basikal contoh. Maksudnya Ali mempunyai ilmu untuk membaiki basikal. Ataupun cikgu boleh cakap, Arif sangat Ali sangat arif dalam bercakap bahasa Sepanyol contoh. So maksudnya dia mempunyai ilmu dalam bahasa Sepanyol. Okay, jadi itu adalah maksud arif ataupun berilmu. Okay, bakil. Okay, so bakil ni maksud dia adalah orang yang kedekut. Okay, orang yang sangat kedekut. So bakil ni adalah orang yang sangat kedekut. Contohnya kalau cikgu mau pinjam pen contoh. Lepas tu dia cakap, tidak boleh. Jadi orang tu adalah sangat bakil, orang tu adalah sangat kedekut. Kita baru pinjam pen contoh lah kan. Okay, so bakil ni adalah kedekut. Ataupun orang yang contohnya dia tidak suka memberi, macam contoh menderma ke, contoh juga adalah bakil. Itu juga adalah kedekut dari segi kekayaan contoh. Okay, so kuatir. Okay, kuatir ni sama maksud dengan cemas. So contohnya kalau seseorang tu cemas, seseorang tu kuatir. Contoh kalau dia telah melakukan sesuatu kesalahan. Okay, dia melakukan sesuatu kesalahan, lepas tu orang tu telah dikejar ataupun ditangkap. Jadi dia mestilah berasa kuatir, dia mestilah berasa cemas bahawa dia akan terbongkar rahsia dia yang dia telah melakukan sesuatu kejahatan. Okay, so khawatir ni maksud dia cemas. Okay, kita takut. Okay, so tu adalah khawatir ataupun cemas. So kita tengok yang seterusnya, aktif. Okay, aktif ni adalah juga sama macam cergas. Okay, aktif dan cergas adalah mempunyai maksud yang sama. Aktif maksudnya cergas juga. So contohnya kalau cikgu cakap Ali adalah sangat aktif dalam persatuan badminton. Okay, ataupun Ali adalah seorang atlet yang sangat aktif. So maksudnya Ali adalah seorang atlet yang sangat cergas. So, maksudnya bila ada pertandingan, mungkin dialah dalam nombor 1, nombor 2 atau nombor 3. Okay, jadi kita tengok sini gagal ataupun kandas. Okay, gagal sama maksud juga dengan kandas. Bila kita gagal melakukan sesuatu contohnya, ataupun kalau kita sudah ada sesuatu yang kita ingin lakukan tapi kita tidak berjaya, contoh juga adalah menunjukkan yang kita kandas. Okay, kandas, kita gagal melaksanakan sesuatu yang kita ingin kecapi contoh. Okay, so hapus, so hapus maksud dia juga adalah lenyap. Okay, so hapus ni maksudnya juga adalah lenyap. Contohnya kita telah berjaya menghapuskan orang jahat contoh dalam sesuatu permainan. So bila orang jahat tu hapus, orang jahat tu juga adalah
dia akan lenyap. Okay, so harmoni dan juga tenteram. So harmoni ni maksudnya sama dengan tenteram. So bila kita ada masyarakat yang harmoni, maksudnya kita juga ada masyarakat yang tenteram. So masyarakat yang harmoni, masyarakat yang tenteram ni maksudnya adalah tidak mempunyai apa-apa masalah, semua orang pun sepakat, satu hati. Okay, itu adalah harmoni ataupun tenteram. Okay, jadi kita tengok yang terakhir sebelum cikgu bagi latihan. Okay, so sebelum cikgu bagi latihan, kita tengok yang terakhir. Lepas tu cikgu akan bagi video yang kedua untuk latihan sebab cikgu risau video ni terlalu panjang. Okay, so kita tengok yang seterusnya adalah emak. Okay, so emak ataupun sama maksud juga dengan ibu. So emak sama juga maksud dengan ibu. Okay, so ibu ni macam ibu kita lah dekat rumah. Okay, yang apa tu nama dia? Emak ataupun ibu adalah mempunyai maksudnya sama. Okay, so asuh ataupun didik. So asuh ataupun didik adalah macam contohnya kita mengasuh seseorang, kita mendidik seseorang, kita jaga, kita berikan apa-apa yang diperlukan. Okay, so tu adalah asuh ataupun didik. Contohnya kita didik kita didik kanak-kanak dari kecil, maksudnya kita asuh kanak-kanak dari kecil. Kita jaga, kita berikan apa yang sepatutnya diperolehi oleh seorang kanak-kanak. Okay. So satu lagi sini kita ada berani, gagah. Okay, so macam Upin dan Ipin ni. Okay, berani dan gagah. Okay, berani dan gagah. So Upin dan Ipin ni dia berani dan gagah untuk menjaga dan juga melindungi kampung mereka daripada musuh contoh. Okay, so maksudnya Upin dan Ipin ni mereka gagah, mereka berani. Tidak kira lah kalau ada sesiapa ingin masuk ke kampung mereka, mereka akan mempertahankan kampung mereka dengan sebaik mungkin. So itu adalah berani. Okay, itu adalah gagah. Okay, so jaga ataupun lindung maksudnya macam Upin dan Ipin ni cikgu cakap tadi, jika ada orang yang jahat ingin masuk ke kampung mereka, mereka akan lindungi. Okay, mereka akan jaga penduduk-penduduk kampung tu daripada diserang oleh orang jahat contohnya. Okay, so kita tengok pula yang seterusnya, fakir. Okay, kamu pernah dengar fakir miskin. Okay, fakir miskin. So fakir miskin sama maksud juga dengan papa, macam papa kedana. Okay, so fakir miskin ataupun papa kedana ni maksudnya orang yang tidak mempunyai masalah kewangan, okay, contohnya, ataupun mempunyai kekurangan dari segi lain lah. Okay, so tu adalah fakir, tu adalah papa. So, maksudnya dia kekurangan mungkin dari segi kewangan ataupun dia kekurangan dari bentuk lain. Okay, so kita tengok pula cerdik pandai. Okay, cerdik pandai ni macam kamu lah. Okay, macam kamu bila dekat kelas, cikgu tanya soalan, semua pandai jawab kan. Okay, so itu maksudnya semua cerdik. Jadi semua murid-murid cikgu semua pandai, semua cerdik. Okay, cerdik belaka. Jadi itu adalah maksudnya cerdik sama juga dengan pandai. Okay, bila cikgu tanya soalan, semua pandai jawab, semua cerdik belaka. Jadi kita tengok seterusnya, dahaga ataupun haus. Contohnya macam cikgu lah. Okay, cikgu buat video di banyak sama bercakap. Jadi berasa dahaga. Dan cikgu juga boleh guna perkataan dahaga tu sebagai haus. Contohnya, Ali berasa dahaga setelah memberi ucapannya di atas pentas. Ataupun Ali berasa haus setelah memberi ucapan di atas pentas. So, maksudnya dia ingin minum air lah lepas tu. Okay? So, dahaga sama maksud juga dengan haus. Okay, so kita tengok ni kampung sama maksud juga dengan desa. So, bila kamu guna ayat, kami sekeluarga telah balik ke kampung. Okay? Kami sekeluarga telah balik ke kampung untuk berjumpa nenek dan datuk. So, kamu boleh tukar juga, kami sekeluarga telah balik ke desa untuk berjumpa dengan nenek dan juga datuk. Okay. So, riang. Okay, riang ni sama maksud dengan gembira. Okay, gembira ni sama maksud dengan riang. So, contohnya bila kamu gembira, kamu boleh juga cakap yang kamu riang. Okay, so gembira dan riang mempunyai maksud yang sama. Contohnya bila kamu jumpa kawan kamu berada dalam keadaan
sangat ceria, sangat gembira. So dia juga berada dalam keadaan yang riang. Okay? So gembira dan riang mempunyai maksud yang sama. Jadi kita ini ikut ataupun serta. So kamu boleh guna perkataan ikut, kamu boleh guna perkataan serta. Contohnya Ali telah mengikuti pertandingan pidato. Okey, ataupun kamu boleh tulis juga Ali telah menyertai pertandingan pidato. So ikut dan juga serta mempunyai erti yang sama. Ikut maksudnya serta, serta maksudnya ikut. Okey. So yang kedua akhir kita tengok ngeri ataupun dahsyat. Okey, so ngeri ataupun dahsyat kadang-kadang kamu boleh jumpa dekat news, kamu boleh jumpa dekat karangan yang panjang bahagian C. So ngeri ni maksudnya dia adalah sangat-sangat dahsyat ataupun contohnya macam kemalangan. Okey, kemalangan yang ngeri itu melibatkan dua lelaki yang menaiki motosikal, okay, dan juga sebuah kereta kancil contoh. Okay. So kemalangan itu adalah sangat ngeri, sangat dahsyat. Pasal bawa hospital semua itu, so itu maksudnya ngeri ataupun dahsyat. Kamu boleh tukar perkataan kemalangan yang ngeri itu, kamu boleh tukar perkataan, kamu boleh juga tambah kemalangan itu sangat dahsyat. Okay. Jadi kita yang terakhir kita boleh tengok sini tampan dan kacak. So tampan dan kacak ni adalah untuk lelaki yang mempunyai paras rupa yang elok. Okay. So tampan ni maksudnya kacak juga. Okay. So kamu boleh cakap abang saya adalah sangat kacak ataupun abang saya sangat tampan. Okay. So nanti cikgu akan bagi video yang kedua. Kita akan tengok beberapa latihan supaya kamu akan dapat lagi tengok beberapa contoh sinonim dan juga dia punya maksud. Okay, so sampai sini sahaja. Seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. So video yang seterusnya kita akan cuba tengok latihan-latihan sinonim.